Okay. Saya pergi kepada, jadi apakah contoh ujian yang awak guna pakai? Contohnya sekarang adalah technical analysis. Kalau Malaysia ini adalah bentuk semi strong, saya ulang duduk ke sini, saya graf. Kalau Malaysia duduk di dalam semi strong, awak tak boleh guna technical analysis untuk buat prediction saham, dan kalau awak buat prediction saham pun awak tak akan berjaya. Sebab saham itu, pasaran saham itu kuat. Sebab apa? Sebab technical analysis adalah awak gunakan data lepas untuk buat ramalan pada masa depan. Betul tak? So dengan kata lain, awak guna data history. Daripada data history maka awak nampak graf, oh lepas ni dia akan jatuh ni, awak kata. Kenapa dia berlaku jatuh? Sebab awak kata sejarah mungkin berulang. Okay? So, kalau pasaran itu adalah semi-strong form, okay, kalau Malaysia ataupun kalau pasaran dunia ini, mana banyak pasaran dunia ini adalah dalam bentuk semi-strong form, maka technical analysis tidak boleh kita pakai. Kita tak boleh pakai technical analysis pun. Tak ada faedah awak duk tengok graf. Sebab graf itu terbentuk daripada maklumat yang lepas. Awak tak boleh guna technical analysis untuk buat prediction. Sebab kalau awak guna, awak masih tak berjaya. Tak ada. Itu contoh implikasinya lah. Tapi disebabkan ramai banyak pasaran di Malaysia duduk di semi strong dan kadang-kadang dia jadi weak, ada kadang-kadang dia jadi strong, so kita boleh gunakan, masih boleh digunakan technical analysis. Saya dah ceritakan pasal sinilah saya dah cerita pasal resistance level, support level. Okay. Seterusnya cerita pasal fundamental analysis. Ini saya akan cover dalam minggu-minggu yang di depan, minggu-minggu ke depan. Okay, pasal fundamental analysis. Fundamental analysis merujuk kepada, okay, awak gunakan maklumat-maklumat yang lepas juga pasal syarikat. Yang awak perolehi, awak baca daripada annual report, awak baca daripada internet, dan menggunakan maklumat itu, awak boleh tahu syarikat itu kuat ke tidak secara fundamental. Dan daripada fundamental analysis itu, maka awak akan pilih syarikat yang akan awak buat pelaburan. Okay. Seterusnya, dalam pelaburan main saham, awak boleh gunakan strategi aktif dengan strategi pasif. Apa maksudnya strategi aktif, strategi pasif? Strategi aktif adalah yang awak tengah buat sekarang. Yang dalam kelas kita ini, saya suruh awak masuk secara average 2 kali sehari jual ataupun beli dalam masa sehari itu adalah aktif strategi. Maksudnya awak secara aktif masuk dalam pasaran saham, beli dan jual. Manakala kalau pasif strategi merujuk kepada awak beli saham dan awak pegang untuk satu jangka masa yang lama. Contohnya awak pegang seminggu, sebulan awak pegang, baru awak jual. Ataupun awak beli setahun sekali baru awak revise awak punya portfolio, jual ataupun beli. Itu adalah pasif. Dan pasif strategi biasanya untuk kita beli saham untuk satu jangka masa lama, kita pegang, dan syarikat itu syarikat yang bagus. Bila syarikat, kita panggil blue chip company normally. Okay, passive strategy. Index fund ini merujuk kepada kita beli saham indeks lah. Kita tak beli saham individu, kita beli, contohnya tadi adalah ETF. Itu yang saya katakan index fund. So ni rule of management inefficient. So kalau awak nak aktif, main strategi aktif, awak andaikan pasaran adalah tidak efisien. Dengan kata lain, awak nampak harga pasaran ini adalah volatile. Sebab awak jangka pelabur ini ada yang dapat maklumat cepat, ada yang dapat maklumat sederhana, ada yang dapat maklumat lambat. Maka pergerakan individu, these three group of investor yang masuk
dalam pasaran ini berbeza masa dan akan mempengaruhi harga saham. Sekejap naik, kejap jatuh, kejap naik, kejap jatuh, maka pasaran itu akan volatile. Dan awak kata pasaran itu tidak efisien lah, maka awak akan amalkan aktif strategi. Kalau awak adalah nak amalkan passive strategi, awak andaikan pasaran itu adalah semi strong. Kalau semi strong. Apa lagi? Isunya adalah selection bias. Okay. Apa isu-isu dalam market efficiency, cerita pasal selection bias ini merujuk kepada awak bias nak beli saham-saham lah. Bias ini berdasarkan satu adalah pengetahuan tentang ilmu, tentang maklumat-maklumat lepas yang awak ada menyebabkan awak nak beli saham tersebut ataupun nak pegang saham tersebut. Okay, apa lagi selain daripada itu, saya nak sentuh lagi yang dalam ini adalah cerita pasal ini, yang ni awak boleh baca sendiri ya. Test dia. Saya nak pergi kepada market anomaly. Okay. Market anomaly. Okay. Saya tunjukkan sinilah market anomaly ya. Okay. So, bab yang terakhir untuk kita pada malam ini adalah menceritakan tentang market anomaly. Apa maksud anomaly? Anomaly merujuk kepada ada saat ataupun ada masa-masa tertentu berlaku keadaan tidak normal dalam pasaran saham. Apa contohnya? Okay, contohnya adalah small firm effect. Okay, small firm effect ini, okay, daripada pengetahuan lepas, daripada kajian yang lepas, kita dapati bahawa saham yang mempunyai risiko yang tinggi, pulangan akan tinggi. Betul tak? Maka syarikat yang kecil adalah syarikat yang berisiko tinggi. Maka dia sepatutnya akan memberikan pulangan yang tinggi. Maka daripada kenyataan itu, maka dia adalah tidak normal. Sebab apa tidak normal? Sebab kita dah boleh buat ramalan. Syarikat kecil, takkan dia boleh bagi kita nilai yang tinggi? Dia boleh bagi. Sebab syarikat kecil, dia bagi pulangan. Awak kena faham, apa yang saya sebut di sini bukannya dari segi ringgit. Dia bagi pulangan. Awak melabur 10 sen, awak dapat 20 sen, pulangan awak adalah 100%. Betul tak? Ya, betul. Awak beli saham 100, awak dapat RM5, pulangan awak hanya 5%. Ya, yang saya maksudkan sini adalah pulangan, bukan dalam bentuk ringgit. So, kalau kita dah boleh buat kesimpulan, melabur dalam syarikat kecil, iaitu melabur dalam syarikat yang berisiko. Bila melabur dalam syarikat risiko, kadar pulangan adalah tinggi dan kenyataan ini, high risk, high return ini adalah bertentangan dengan kecekapan pasaran. Kecekapan pasaran menyatakan bahawa pasaran akan bergerak secara random. Sama ada syarikat besar ke, sama ada syarikat kecil ke, maka kita tak boleh ramal berapa pulangan yang akan kita dapat. Sekarang kita dah dapat buat kesimpulan. Kita dah dapat buat ramalan. Melabur dalam syarikat kecil, kemungkinan besar kita dapat pulangan tinggi. So, kenyataan ataupun ini adalah salah satu contoh market anomaly. Okay. Kenyataan yang kedua, salah satu contoh. Contoh yang kedua ada tentang market anomaly adalah book to market. Book to market ini merujuk kepada, kalau faham tentang ini, awak dah belajar semester lepas, book to market ini merujuk kepada, ini adalah nilai syarikat berbanding dengan pasaran saham dia. Kalau syarikat itu bagus, nilai dia punya aset, total asset of the company berbanding dengan pasaran saham dia adalah lebih kurang sama.
Okay, book to market. Maka bila syarikat itu book to market tinggi, maka kita kata that company have a high value, the value of the company. Berbanding dengan syarikat yang mempunyai, contohnya syarikat IT. Syarikat IT book value dia tinggi ke tak? Book value merujuk kepada total asset. Syarikat IT, kadang-kadang awak tengok rendah. Rendah. Book value syarikat company rendah sebab awak Rendah. pergi dalam company dia, awak tengok, company Komputer. macam megah sangat, tengok-tengok pergi masuk, tak ada Komputer. apalah, banyak komputer je. Sebab dia jual software kan. Ya, betul. Jadi book value dia rendah. Jadi kita katakan syarikat IT ini, dia punya book to market dia adalah rendah. Jadi dia adalah tidak value to the money. Tidak, value dia adalah rendah berbanding dengan banyak syarikat yang high value. Okay, dia bersandar kalau something happen to the company, contohnya company nak bankrupt. Kalau company nak bankrupt, syarikat IT ini akan muflis terus sebab dia tak ada harta. Berbanding dengan syarikat yang betul-betul buat production, dia bila dia nak bankrupt, dia ada mesin, dia ada kedai, dia ada gudang yang dia boleh jual untuk settlekan hutang dia. Alright? Jadi, untuk book to market value, kalau berdasarkan sejarah, high book to market, kalau awak melabur dalam company yang high book to market, awak akan dapat high return. Okay? Maka bila kita buat kenyataan ini, dia dah bertentangan dengan market efficient. Kalau market itu efficient, kita tak boleh buat kenyataan sebab market adalah random. Kita tak boleh buat high book to market ke, low book to market ke, sebab harga pasaran pagi esok akan random bergerak. Dia tak kira kat mana-mana. Okay. Right. So, sebagai penutup untuk kita pada malam ini, saya nak tunjuk kepada awak satu lagi adalah apa nama dia? Dia ada peribahasa dia. Saya satu lebay. Elephant fight elephant. Sell bagai au dengan tebing. May and go away. Babi itu bukan. Okay. Saya nak ambil peribahasa ni. Sell and saya buka go away. Buka. Okay, awak boleh nampak ini ya. Ini adalah peribahasa sell and in May and go away. Ini adalah peribahasa untuk orang melabur dalam pasaran saham. Peribahasa dia ini keluar pada zaman 1920-an lagi. Ada tak sejarah di sini? Tak ada, dia tak ada sejarah di cerita dia ni. Kalau awak baca lah, di mana-mana dia cerita. So, kalau awak sebagai seorang pelabur, first of all, awak tengok ni, sell in May and go away. Maknanya, kalau awak sebagai pelabur, awak jual saham awak pada bulan Mei. Kenapa kita nak jual pada bulan Mei? Sebab pada bulan Mei lah harga saham tinggi. Boleh faham? So, kita pergi kepada market screener, kita tengok satu contoh syarikat. Kita ambil contoh, nak ambil saham, kita ambil 970. Saya ambil satu share random lah kejap lagi. Ini saya pergi kepada, yang saya ambil yang ini je kan. Contohnya kita ambil Ion Credit. Inilah yang semua orang tak tahu ni. Saya pun tak tahu. Underperform. Okay. 20% pula syarikatnya. Kita tengok track record dia untuk 1 year. Saya tak tahulah di Malaysia. Okay. Kita tengok. Pada sell in May and go away. Tak menjadi juga sini. Okay. Kalau ikut peribahasa itu. Okay. Okay. Awak sepatutnya jual saham itu pada bulan Mei. Kalau awak sebagai seorang pelabur, okay, awak jual saham pada bulan Mei. Sebab pada bulan Mei, kemungkinan besar dia adalah peak pada masa kita buat investment. Peak. Okay, saya ambil image lah.